Okay, video ni sambung video tentang bab 2 pengkelasan kos. Ini video yang part 2. So hari itu video cikgu sudah terangkan pengkelasan kos berasaskan fungsi, dan cikgu hanya sempat explain menerangkan tentang kos sebagai fungsi kos pengeluaran. Okey, jadi video ni cikgu akan terangkan fungsi kos sebagai kos bukan pengeluaran. Jadi bila kita kata kos, fungsi kos sebagai kos bukan pengeluaran ataupun bukan perkilangan, actually dia juga dikenali sebagai nama kos tempoh. Okay, jadi kos tempoh actually anda sudah tahu pun, selama ni anda sudah belajar. Cuma masa you belajar anda tidak panggil dia sebagai kos tempoh, anda lebih kenali dengan nama dia belanja. So when we say kos tempoh, actually dia refer to belanja. Okay, so kos tempoh ialah akan rekod di dalam penyata pendapatan komprehensif sebagai belanja. Okay, dalam tempoh ianya dilipatkan. That means kalau dia berlaku dalam tahun ini, nanti dia akan direkodlah pada penyata pendapatan tahun ini juga. So ini dia kos tempoh adapun kos bukan pengeluaran. Jadi dari sini selalu exam akan tanya apakah definisi kos tempoh ni. So definisi dia kos yang terlibat dalam pemindahan barang siap dalam kilang sehingga barang itu dijual. Okay, that means you pindah the barang siap, kilang dia sudah siap buat produk itu, so kita pindahkan produk itu dari kilang sehingga dia barang itu dapat dijual kepada pelanggan. So that is the definition of cost tempoh. Jadi semua kos yang terlibat from kilang, from the gudang kilang until tangan pelanggan, itu dipanggil kos tempoh. Okay, jadi supaya anda lebih faham, cikgu sudah buat satu graf yang besar, bukan graf lah, jadual yang besar, supaya anda faham apa itu kos tempoh. Okay, tadi definisi sudah katakan kos tempoh ialah kos yang terlibat memindahkan barang siap keluar dari gudang kilang, the warehouse in the factory. You come out from the warehouse until from here, dari titik ini sampai dia dapat dijual kepada pelanggan. All the cost yang terlibat in between, from the gudang, warehouse, from the factory, you come out from warehouse, the factory there, until dia dapat jual kepada pelanggan. So all the cost yang terlibat di sini adalah dipanggil cost tempoh. Okay, hari itu anda sudah tahu beza kan di antara kos dan belanja. Kalau dia belum digunakan, dia akan memberi manfaat for masa depan, that is called cost. Once cost itu sudah diguna, you sudah take the benefit from that, dia sudah menjadi belanja. Okay, so that is cost tempoh. Okay, so kadang-kadang kita panggil dia cost, kadang-kadang kita panggil dia belanja. It's just a bit different in meaning. Okay, ini cost tempoh. So from the gudang until sampai kepada pelanggan, adanya di sini cikgu bahagikan cost dia kepada 4 jenis lah. Okay, di sini some of the books dia bahagi kepada 3 jenis. That means some of the book dia akan combine the cost pengagihan dengan cost pemasaran. Here I separate. It depends on the soalan lah bila you buat. So supaya anda lebih faham, so apakah kos yang terlibat di dalam sepanjang yang ni, from the warehouse, gudang until sampai tangan pelanggan. So the cost yang pertama ialah kos pengagihan dan pengedaran. So ini termasuk dalam kos tempoh. Demi kita agihkan, okay, kita start from the cost angkutan barang siap dari gudang di kilang. You take out from the product from the gudang di kilang, keluar dari kilang. So ini adalah kos tempoh, bukannya kos pengeluaran. Dia adalah kos tempoh, demi kos bukan pengeluaran. Okay,
ramai pelajar mistake yang ni bila they look at kilang, then they thought this is kos pengeluaran. Bukan, dia adalah kos bukan pengeluaran, kos tempoh. Okay, then ada juga belanja pengagihan. Once you take up from kilang, then maybe you send to Penang, you send to Johor, everywhere. Jadi semua ni belanja pengagihan barang siap. Bolehlah masuk dalam kos pengagihan dan pengedaran. Okay, so di sepanjang yang ini juga adanya kos pentadbiran dan pengurusan, management cost. So ini ialah mainly in the office, gaji pengurus, okay, manager, gaji kerani pejabat, sewa pejabat, okay, belanja susun nilai peralatan pejabat, belanja alat tulis pejabat, dan juga gaji accountant. All this in the office. So semua ini adalah kos tempoh. The one ini I think you sudah biasa. Semua inilah biasa anda rekod sebagai belanja di penyata pendapatan. So that's why I say actually anda sudah tahu kos tempoh. It's just that you didn't realize. Actually you didn't realize because anda lebih kenali dia sebagai belanja. But actually same lah. Kos tempoh equal to belanja. Sama So ada juga selain daripada dua kos ini, ada juga kos kewangan. So maybe you need money untuk to increase your modal. So maybe you go pinjam bank. So adanya kos kewangan di mana kita perlu bayar belanja faedah pinjaman bank. Okay, so ini juga adalah kos tempoh yang akan rekod di penyata pendapatan. So last, in order to get your product jual kepada pelanggan, kita ada kos pemasaran dan jualan. Okay, marketing cost. So you want to sell to pelanggan, maybe you kena bayar gaji pengurus pemasaran, okay, marketing manager, and then you bayar kepada salesman, gaji jurujual, commission jurujual. Maybe you want to do some promotion, iklan or that, so adanya kos promosi produk. Let's say you want to pamerkan your barang siap, your product in the pameran exhibition, so adanya sewa bilik pameran. Then you want to keep your barang siap, okay, so you have to pay sewa gudang menyimpan produk. Then you mengubah guard untuk jaga gudang insurans. All that semua adalah di bawah kos pemasaran, okay, dan jualan. Then maybe you got a van to hantar barang kepada pelanggan, so adanya belanja susun nilai van. Okay, then you hantar barang siap, barang yang dibeli oleh pelanggan ke rumah dia, adanya belanja angkutan keluar. So all this adalah di bawah kos pemasaran dan jualan. So semua kos ini akan dipanggil sebagai kos tempoh. Juga ulang sekali That means kos mula dari gudang, you come out the product from gudang kilang until dia sampai di tangan pelanggan. Okay, adanya 4 kos yang ni. Semua dia adalah dimasuk sebagai kos bukan pengeluaran ataupun kos tempoh. Okay, so video ni cikgu sudah habis ajar tentang pengkelasan kos berasaskan fungsi, iaitu fungsi pengeluaran dan bukan pengeluaran. So for the next video, cikgu akan masuk kepada pengkelasan kos berasaskan tingkah laku.